Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia, inayah izinnya dapat sama-sama kita terus mengimarah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji puja kita panjatkan kepada Allah yang kembali menghidupkan kita semua pada pagi ini. Selepas secara simboliknya dia matikan kita semua seketika dalam tidur kita tadi. Wa ilaihi nusyur, kepada dia kita kumpul, kepada dia kita kembali. Mudah-mudahan esok-esok kita kembali betul-betul kepada Allah. Mudah-mudahan suasananya macam apa yang kita cuba ikhtiarkan tiap-tiap pagi. Celik-celik mata kita terus pergi menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita utamakan Allah dulu daripada segala-galanya. Kita tak ada buat aktiviti apa-apa pun lagi. Yang pertama kita cari rumah Allah. Maka mudah-mudahan itulah sebahagian daripada perlambangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bila kita bangkit nanti, mudah-mudahan kita bangkit, kita berkumpul bagaimana ikhtiar kita kumpul pagi-pagi. Kita cuba kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang mengutamakan Allah dalam hidup dia. Mudah-mudahan masa kita dibangkitkan di mahsyar nanti pun, mudah-mudahan kita bangkit bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah selamatkan kita dari sebarang bentuk ujian dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan kehidupan, walaupun pastinya di kalangan kita ada yang terkesan, juga saudara mara jiran tetangga dengan pandemik yang melanda seluruh dunia. Pun begitu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita zahirkan rasa syukur kita dengan perkembangan yang ada pada masa ini. Mudah-mudahan perkembangan ini semakin positif. Mudah-mudahan kita dapat kembali mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah pada pagi ini kita kembali meneruskan perbincangan kita daripada kitab Ad-Durrul Muntaqah Minal Kalimatil Mulqah. Bila dah lama tak kuliah secara fizikal ni, kelam kabut juga nak cari kitab, nak tanda kat mana muka surat berapa. Dan kita pun dah terbiasa dengan kuliah subuh, maghrib secara online. Tiba-tiba secara fizikal ni dia kena selak balik kat mana kita berhenti dulu. Pun begitu, alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada kalimah al-khamsun, makna kata tajuk yang ke-50. Selepas kita bincang sebelum daripada ini beberapa tajuk berkaitan dengan betapa kita kena berhati-hati daripada nawaqidul Islam, perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman kita, yang antara lain kita bincang hari itu berkaitan dengan syirik. Syirik, jangan sesekali kita terjebak, terbabas, tergelincir dalam kancah syirik. Dalam konteks kita, dalam negara kita, boleh jadi berlaku dalam bentuk yang dekat dengan orang kita, homo, dukun, pawang. Ini benda-benda yang boleh mengundang kepada pintu-pintu syirik.
Begitu jugalah ajaran sesat yang kita takut dan kita pelik bagaimana orang kita mudah terdedah pada perkara-perkara tersebut. Okay, ini ada 10 yang kita rasa tak perlu nak ulang. Hari ini kita masuk tajuk yang ke-50. Suatu yang mudah-mudahan kita dapat diselamatkan daripadanya iaitulah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Su' ni buruk, khatimah kesudahan, pengakhiran, penutup. Kita minta, biasanya kita minta husnul khatimah, kesudahan yang baik, pengakhiran yang baik. Kita minta jauh su'ul khatimah. Dimulakan daripada hadis yang dipetik daripada Bukhari dan Muslim, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la ya'malu fima yara an-nasu 'ala amal ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar wa ya'mal fima yara an-nasu 'amal ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dekat ujung tu, wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya setiap amal itu diukur dengan penutupnya, pengakhirannya. Biasa kita baca hadis innamal a'malu binniyat, setiap amal itu diukur dengan niat. Buatlah apa benda pun, yang penting niat itu betul, cara itu betul. Sebab itu di dalam Islam, asas dalam satu amalan ada 2 perkara supaya amalan kita itu diterima. Yang pertama, niat itu betul, dalam arti kata ikhlas semata-mata kerana Allah. Cuma tak cukup dengan sekadar niat yang ikhlas, dia mesti disusuli dengan yang kedua, ialah perkara yang kita lakukan itu bertepatan dengan syarak. Yang tu yang datang pemikiran matlamat tidak menghalalkan cara. Meaning to say, matlamat kena betul, cara pun kena betul. Istilah biasa orang kita ambil Robin Hood. Dia curi, dia rompak, dia buat apa. Niat aku baik, aku nak bantu orang susah. Niat tu betul dah, ikhlas betul, nak bantu orang susah. Tapi cara dia merompak, mencuri, itu tak betul. Sebab tu dalam Islam, matlamat ataupun niat itu paling penting, tapi mesti disusuli dengan cara pun kena betul. Adapun yang perbincangan kita pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita buat bukan setakat dengan niat yang betul, kesudahannya pun betul. Contoh, tak payah pergi jauh, saya suka ambil muhasabah untuk diri sendiri. Ustaz tolong kuliah. Ada ilmu ke tak aku ni, aku tak berhenti nak kuliah-kuliah. Contoh, tak apalah Ustaz, bagilah apa yang Ustaz ada. Kita pun okeylah, insyaAllah cuba. So kita pun kuliah. Seronok dah lama-lama, Alhamdulillah boleh. Tiba-tiba di penghujung lama-lama, rupa-rupanya datang satu perasaan lain. Ni khawatir, kesudahannya apa? Dulu rasa macam aku tak berhentilah, pandai boleh ke tak aku nak ngajar ni, ilmu aku tak ada. Lama-lama dah seronok, orang puji, orang kenal, orang suka. Tiba-tiba kesudahan, ceramah ni banyak faedah. Dia dah mula nampak benda lain. Dia mula nampak sampul. Yang itu nombor 1. Nombor 2, dia nak kemasyhuran. Yang ketiga, ini ruang aku boleh tembak orang tu tak betul, orang tu salah, aku seorang betul. Ni yang takut. Niat awal betul, bagus. Tapi tiba dekat belakang, na'udzubillah. Ni yang tadi mula nampak macam apa yang dia buat tu bagus, menuju mendekatkan dia kepada syurga. Tapi lama-kelamaan, kesudahan dah jadi lain. Samalah tuan-tuan, kita kerja dekat pejabat, kita berkeluarga, berkahwin ke apa, mula-mula bagus, mudah boleh sampai akhir makin bagus. Itu yang kita nak dalam Islam. Bukan mula-mula bagus, apa semua bagus, niat dah bagus, cara pun bagus, tiba dekat belakang khawatirnya jadi lain. Itu yang menarik kalau kita tengok dari sudut hadis-hadis dan sirah berkaitan dengan mereka yang terdahulu. Kalau ingat nama-nama seperti yang sebalik daripada su'ul khatimah ni, cuba tengok macam mana Khalid bin Al-Walid, Umar bin Al-Khattab. Ini yang diberikan awal ni macam mana mereka begitu menentang Islam, tetapi terbaliknya bila dekat ujung, Masya Allah, mereka lah menjadi pejuang Islam. Yang ni kita nak husnul khatimah, jadi makin baik, makin baik. Kita tak nak na'udzubillah jadi terbalik.
Makin lama, kesudahannya jadi buruk. Waliyahzubillah. Kata Ibn Battal, wa fi targhib khatimatil amal 'anil ab hikmatil balighah wa tadbirul latif, li'annahu law 'alima kana najiyan a'jaba wa kasab, wa in kana halikan azdada 'utuwan, fahajaba 'anhu dhalika liyakunu bainal khawf wa raja'. Sebab itu mudah-mudahan kita dalam melakukan amal, tak kiralah amal apa pun, solat kita, kehidupan seharian itu, mudah-mudahan kita berhati-hati, kita minta mudah-mudahan sampailah kehidupan kita, sampailah pengakhiran hayat kita, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah tiba-tiba menjadi kita seseorang yang lupa diri. Sebab itu kata Ibn Battal, mudah-mudahan kita dalam melakukan satu amal yang mendatangkan, menjaga, memelihara kita punya amal adalah sentiasa ada perasaan al-khawf dan ar-raja. Ini biasa khauf dan raja ni bahasa-bahasa tasawuf. Khauf ni takut. Dia bila hilang takut, itu jadi lain. Kalau dalam bahasa kita, nervous. Nervous ni bagus. Nak semayang rasa takut, bagus. Nak mengajar, berkuliah, nak bagi speech, alamak takut, bagus sebenarnya. Jangan over lah pula. Tapi ada perasaan takut tu, kita akan berhati-hati. Nak kuliah, kita akan buat preparation, kita akan bersedia. Itu ada al-khawf. Yang kedua, adanya ar-raja. Bukan takut yang akhirnya menyebabkan kita jadi tak boleh nak buat, tapi datang perasaan ar-raja. Raja ni kita mengharap, mengharap redha Allah, mengharap bantuan Allah. Samalah kalau nak cakap tadi, kalau Ana sebut tadi tentang Khalid bin Al-Walid, macam mana zaman dia perang lawan Nabi sendiri dulu. Dia lawan Nabi dalam peperangan Uhud contohnya. Dia dengan Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, dua-dua jadi wing kiri wing kanan lawan Nabi. Memang samsing, memang betul-betul hero lah, hebat. Tapi bagaimana di pengakhiran hayat dia, satu demi satu, peperangan demi peperangan, bila diberi peluang bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat, lead, tuan-tuan, tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Sampai satu peringkat para sahabat punya pemikiran, suara-suara yang kedengaran, barangkali ini siapa lead? Khalid, confirm menang. Next apa? Khalid, confirm menang. Nak kata punya kuat, punya power, punya hebat Khalid bin Al-Walid, sampai ke peringkat akhirnya para sahabat mesti menang. Yang tu yang kalau kita biasa dengar riwayat, Khalid bin Al-Walid tengah top. Tengah top ni zaman Umar bin Al-Khattab jadi khalifah, diberhentikan, di stopkan. Kalau kita kata kontrak, okey, Khalid sampai di sini saja. Yang menimbulkan polemik sebenarnya, menimbulkan polemik. Para sahabat tertanya-tanya, tengah elok-elok perform, kenapa bagi berhenti? Di sini luar biasa dan hebatnya pemikiran Umar bin Al-Khattab. Dia kata apa? Aku takut kalau tiba-tiba pemikiran umat Islam menang kalah peperangan berada di tangan Khalid bin Al-Walid. Ini jiwa besar seorang pemimpin tak mudah. Orang tengah suka, orang tengah sayang, orang tengah yakin, orang tengah confident. Yelah, benda itu motivasi, inspirasi. Kalau ketua power, kat belakang semangat. Tapi Umar, dia punya kerisauan bukan menang kalah, itu nombor satu of course. Tapi on top of that, Umar punya kerisauan, jangan tiba-tiba masyarakat yang aku pimpin ni, cara berfikirnya boleh tergelincir akidah. Seolah-olah menang kalah tu dekat tangan Khalid. Ibarat kata kalau main bola, striker ni turun, confirm menang. Menang kalah bukan individu, itu as a team, tu satu. Yang kedua, wa man nasru illa min indillah. Kemenangan, bantuan hanya datang daripada Allah. Strategi kita susun habis baik, tapi akhirnya kemenangan daripada Allah. Masa itu bila Umar, kita kata istilahkan, berhentikan Khalid bin Al-Walid, dua benda hebat berlaku. Yang pertama, sahabat-sahabat macam terpinga-pinga, kenapa ni? Mula orang korek-korek sampai kata, ke Umar dengan Khalid ni ada masalah. Kalau bahasa zaman sekarang lah, orang politik ni mesti takut ada saingan. Kalau orang politik zaman sekarang, ni mesti kena cantas, takut nanti Khalid overshadow Umar, kalau bahasa zaman sekarang.
Muncul zaman itu, suara itu tidak kedengaran. Polemik itu baru nak muncul, Khalid bin Al-Walid dengan jiwa besar tak ada. Cuba bayangkan, ingat tadi asalnya dia tidak Islam. Dah masuk tahun ke-7 ke-8 Nabi jadi dekat Madinah. Mana kata umur Nabi berbaki 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, baru Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Dia tengah TikTok ni. Zaman Abu Bakar, dia lah perang nak lawan siapa nama yang murtad tak bayar zakat apa bagai, Khalid bin Walid. Tiba dah sampai dekat zaman Umar berhentikan. Cuba bayangkan asalnya tadi kufur, masuk Islam, tiba-tiba dengan tindakan itu kalau tidak dicermati dengan baik oleh Khalid Umar bin Al-Khattab, silap-silap Umar kembali kepada su'ul khatimah. Tapi alhamdulillah iman mengatasi segala-galanya itu tidak benar. Yang kedua, Umar berjaya mengawal keadaan tersebut, akhirnya menyebabkan tidaklah berlaku benda yang pelik-pelik. Sebab tu minta maaf, kadang-kadang benda-benda ni kita takut. Kita hari-hari semayang berjemaah, kita elok dengan amalan, kita minta jauh wal'ayazubillah. Tiba-tiba di hujung hayat kita jadi terkeliru, terikut-ikut ke. Saya sebut juga benda ni bukan apa, risau. Alhamdulillah ramai orang nak jadi baik, ramai orang makin dekat dengan Allah, ramai orang berubah jadi baik. Tapi dalam keadaan orang nak berubah jadi baik, tiba-tiba ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan ke atas orang yang nak jadi baik. Dia buat ajaran-ajaran yang istilah kita zaman sekarang shortcut. Semua nak cari Allah dengan cara shortcut. Dan orang mudah tertarik dengan benda-benda macam itu. Sebab tu tuan pun doakanlah juga ustaz-ustaz termasuk diri anda sendiri, janganlah tiba-tiba buat benda pelik-pelik, menyebabkan orang jadi terpengaruh kepada benda-benda yang bersifat shortcut. Sebab akhir zaman ni memang semua benda nak express, semua benda nak cepat. Dengan revolusi industri 4.0 nya apa benda, semua orang nak cepat sampai ke peringkat takut-takut dalam beragama pun orang pergi ada jalan shortcut. Dan saya rasa saya pernah cerita dekat surau Raudah inilah, tapi surau Raudah yang lama. Memang ada seorang yang ikut kuliah saya bertanyakan tentang benda-benda itu. Alhamdulillah sekarang dia dah tak ada lah. Dia ikut kuliah saya apa semua, rupanya akhirnya dia follow, dia tanya, Ustaz, saya alhamdulillah dah kembali bersama dengan Islam apa rupanya. Dia belajar dulu dekat overseas, memang keadaannya tidak baiklah, belajar kat overseas itu, buat benda pelik-pelik, bukan macam-macam. Balik Malaysia tengok kawan-kawan berubah, dia jadi nak berubah. Cuma akhirnya dia ikut kawan dia tadi tu, kawan dia ikut satu grup nak memperbetulkan diri dengan cara macam satu ala-ala confession style Kristian gitu. Begitu dekat ustaz dia lah quote-unquote, saya dulu buat macam ni. Oh, kalau itu nak kasih betul-betul awak punya taubat, awak bayar dekat saya buat infak, sedekah dan sebagainya. Awak pernah buat apa? Kalau zina banyak ni, kalau minum arak banyak ni. Ni kata taubat je lah, tak payahlah kau nak minta duit orang punya. Akhirnya orang tu, betul ke? Betul. Ini akan menyebabkan kamu betul-betul menyesal. Kalau kamu tak keluar duit, kamu tak apa, kamu dengan Allah kamu tak rasa apa-apa keterikatan. Tapi bila kamu bayar, kamu rasa, aku dah bayar, aku takkan buat balik benda-benda tak baik. Nampak tak ada additional dekat situ, ambil kesempatan. Yang kawan tu pun rasa, make sense, logik. So dia pun bayar rupanya dah beribu-ribu dah. Dia bayar atas nak berubah ke arah kebaikan. Ini benda-benda yang kita rasa sayang, kesian. Orang nak kembali kepada Allah, tapi ada pula orang kesempatan atas nama Islam. Nampak macam logik. Mungkin niat pun ada infak, ada sedekah, tapi lama-kelamaan kita takut benda-benda yang lain yang tak sepatutnya berlaku. Sebab tu kita katakan, minta mudah-mudahan kita semua Allah jaga. Sebab nak kata khatimah, kesudahan ni tak tentu tua. Jangan kira nak kena tua baru kita betul-betul nak bertaubat. Dalam suasana pandemik ni apa ramai kawan-kawan kita yang muda dulu. Saya pun rasa perasan di kalangan ahli jemaah surau Raudah ni pun ada yang muda pergi dulu, dan kita sangat merasai benda-benda itu. So mudah-mudahan kita sama dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua itu. Li ajli dzalika kana khaufus salihin min su'il khatimah syadidah. Sebab itu orang-orang soleh sangat-sangat risau, takut dengan su'ul khatimah. Contohnya, yaqulu ahaduhum khawfus salih min su'il khatimah inda kulli qatratin wa harakah, wa yaqulu Abu Darda.
Okay, setiap detik, setiap pergerakan amat dirisaukan kalau tiba-tiba mengundang kesudahan yang tidak baik. Antaranya berkata Abu Darda, "Ma ahadun amina ala imanihi alla yuslabahu indal maut illa sulibahu." Walamma hadratil wafa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ja'ala yabki faqala lahu rajulun ya Aba Abdillah amin kathrati dhunub faqala la walakin akhafu an uslaba al-iman qabla al-maut. Ini cerita daripada Abu Darda. Tidak ada seorang yang dapat menjamin keselamatan iman dia. Kemudian dan dikhawatiri akan ditarik iman ketika nak mati. Okay? Kemudian bila datang kematian Sufyan ats-Tsauri menyebabkan Abu Darda menangis. Bila menangis, apa yang kau risau? Kau tengok dia ni banyak dosa ke? Biasa kita kata husnul khatimah ni contoh mati dalam keadaan minum arak, mati dalam keadaan berzina. Orang kita benda-benda ni dia jadi kata apa sangat takutlah. Keluar pula dalam majalah Mastika lah ke apa benda ni, orang kita jadi sangat takut. In a way bagus menakutkan, mengingatkan tentang mati. Tetapi ada benda yang kadang-kadang kita tak perasan dan kita takut. Seseorang itu bukan kata Abu Darda tengok Sufyan ats-Tsauri ni mati sebab hilangnya iman. Tak. Ini antara hikmah bila kita ziarah orang mati, bukan kita sekadar nak mengucap takziah semata-mata, termasuklah kita ziarah kubur. Sebab tu Nabi SAW pesan dalam hadis yang masyhur, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku haramkan, aku tak benarkan kamu ziarah kubur. Dulu dekat awal memang Nabi tak benarkan. Sebab takut masyarakat belum faham konsep ziarah kubur, takut jadi merapu buat benda orang buat ziarah kubur. Tapi sekarang kata Nabi, aku benarkan. Kuntu nahaitum an ziyaratul qubur ala fazurha, tapi sekarang ziarahlah dia. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kamu dibenarkan untuk ziarah kubur untuk kamu ingat akhirat. Ini kita pergi ziarah kubur, bukan kita bersangka buruk dengan orang yang mati, tidak. Tapi kita letak diri kita, macam mana aku esok? Aku mati macam mana esok-esok? Mudah-mudahan aku mati dalam keadaan iman Islam. Yang ni yang menyebabkan Abu Darda risau tadi. Dia pergi tengok kematian, dia rasa risau, dia rasa sedih. Kenapa? Dia ni banyak dosa ke yang kau? Ni kadang-kadang orang punya penafsiran. Kau sedih sangat kenapa? Dia banyak dosa ke? Tak. Aku takut kalau aku mati esok, macam mana kalau aku mati aku tengah nazak, aku dah letih, aku takut iman aku tercabut pada masa itu. Masa itu tak ada siapa nak boleh selamatkan. Itu yang kita kadang-kadang rasa paling tidak alhamdulillah ustaz-ustaz kita, mak ayah kita ingatkan, paling tidak banyakkan zikir. Mudah-mudahan masa tengah nazak tu tak ada siapa boleh selamatkan kita dah. Melainkan mudah-mudahan kita memang orang yang boleh sabar, kita jadi orang yang boleh bertahan. Dan mudah-mudahan masa itu yang kita betul-betul sebut memang Allah, yang kita baca Al-Ikhlas, Allahus Samad. Memang Allah tempat membantu, bukan manusia. Takut masa itulah tiba-tiba kita rasa tak larat lah, letih lah, dapat pula na'udzubillah was-was, gangguan daripada syaitan ke apa, wal'iyadzubillah, kita tak tahu semua. Ini yang boleh mengganggu kita punya husnul khatimah. Kita orang sembahyang, kita apa, tiba-tiba kita gagal dengan ujian tersebut. Tapi mudah-mudahan kita semua selamat. Janganlah tiba-tiba iman kita tercabut ketika kita berdepan dengan sakaratul maut. Maka di sinilah diperingatkan oleh salafus saleh, mudah-mudahan kita semua sebenarnya daripada usia kita sihat, kita muda ini, kita sentiasa menjaga, memelihara diri kita daripada dosa. Jangan sesekali kita rasa dosa itu benda yang ringan. Jangan kita rasa benda dosa itu nanti boleh taubat. Ini benda-benda yang boleh menyebabkan kita rasa ringan dengan dosa. Nantilah kita buat dulu, nanti kita taubat. Kita tak tahu sebenarnya bilakah datangnya ajal kita. Yang itulah
membezakan orang yang menjaga dia punya husnul khatimah dengan mereka yang akhirnya gagal dan mendapat su'ul khatimah. Okey. Maka dalam hal ini antara ulama-ulama yang terdahulu seperti Ibn Qayyim mengatakan antara benda yang besar yang perlu difahami oleh seseorang pemuda atau seorang muslim ialah dia takut akan tertipu dengan dosa ketika dia hendak mati. Maka benda itulah yang boleh menyebabkan terubah tahawwala bainahu wa bainal khatimatil husna. Berubah daripada keadaan dia sedang elok tiba-tiba tertipu, terkeliru. Dan benda itulah tuan-tuan, kalau perasan, inilah benda yang kita kata akhir zaman banyak fitnah. Fitnah akhir zaman. Fitnah ni namanya confusion. Fitnah tu bukan dalam bahasa Melayu kita fitnah. A cakap B tak buat, A kata buat. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, fitnah ialah kekeliruan. Sebab tu kita takut, na'udzubillah, yang saya sebut tentang ajaran sesat ke apa tu, sebenarnya mungkin niat orang tu baik, tapi terkeliru dengan hasutan, tarikan yang mengelirukan. Itu yang kita kata, Abu Ibn Qayyim kata tadi, benda yang penting untuk difahami, dihayati oleh seseorang ialah dia kena ada kerisauan daripada dia terkeliru, tertipu dengan melakukan dosa yang tidak sepatutnya. Maka sebab itulah paling tidak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, antara perkara kita yang biasa kita amalkan dan kita tengok Nabi SAW ajarkan kepada kita paling basic lah tuan-tuan, selain daripada kita banyak beristighfar, banyak kita memohon taubat, antara daripada basic, kalau tuan-tuan perasan, kita diajar untuk baca 3 kul. Benda tu nampak simple, 3 kul, tapi perasan tak perasan 3 kul yang pertama al-ikhlas, betul-betul mengajarkan kita bergantung dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Tak ada siapa, ustaz ke ulama, tak boleh selamat, Allah je. Allahus samad. Hinggalah. Yang kedua, cuba baca qul a'udzu birabbil falaq. Nampak surah tu macam simple sangat. Sebab tu dipanggil mu'awwidhatain. Tempat kita berlindung betul-betul. Nampak macam kecil, tapi tuan-tuan perasan kan, kita baca buku ke, baca surat khabar ke, tengok movie ke, biasakan kesimpulan kat belakang. Baca Quran pun yang panjang-panjang, yang paling penting kat depan Al-Fatihah sebagai mukadimah, abstrak. 7 ayat melambangkan apa cerita 6,236 ayat. Tapi di hujung tu 3 kul tu adalah pintu keselamatan. Sebab tu surah terakhir pun An-Nas. An-Nas yang terakhir, surah terakhir. Dan itulah rahmat Allah paling besar pada manusia, bukan pada pokok, pada sungai, tak manusia. Allah jadikan sungai ke pokok ke hujan untuk manusia. Punya sayang Allah kepada manusia, semua untuk manusia. Tapi manusia tak nampak kebesaran Allah. Dia akhirnya nampak dia je besar. Sebab tu sebelum An-Nas ada Al-Falaq, ada Ikhlas, 3 kul. Sebab tu kalau kita tengok Nabi amalkan, lepas mayang baca 3 kul, sebelum tidur 3 kul, bangun tidur 3 kul. Dan memang benda tu simple untuk kita buat, bukan kita simple untuk kita tak pandang. Dan kalau tuan-tuan rajin nanti balik cuba silap, apa terkadang dalam surah An-Nas? Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Nampak tak? Was-was. Yang berlaku banyak hari ini was-was. Iya ke? Iya ke Islam? Iya ke tak? Orang keliru. Ustaz, macam mana Ustaz? Was-was. Daripada siapa? Jin nanti wan nas. Jin kerja bisik. Manusia kawan kita pun bisik. Alah, Islam ni tak ada apa sangat pun, kau tak payah beri sangat lah. Ni was-was. Cuba baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Minta lindung daripada semua kejahatan. Kejahatan pandemik ke, kejahatan apa pun, semua tu, walaupun manusia buat ke, orang muslim buat, kafir buat, semua datang kejahatan itu secara hakikatnya dengan izin Allah. Tuhan tak Tuhan, kalau Allah izinkan, di Allah tak izin tak jadi. Minta lindung Allah juga, sebab akhirnya Allah yang izinkan benda berlaku. Tapi Allah tak izinkan, berlakulah macam mana? Kau selamatkan Pak Haji ni, selamat kita. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffas. Bunyi pun nafas, tapi nafas ni bahasa Arab
Begitu kan? Tiupan-tiupan. Tiupan siapa? Bomoh. Dan itu yang berlaku pada Nabi. Orang Yahudi. Dan kenapa nafasat anak-anak orang Yahudi yang perempuan-perempuan dan tukang tiup-tiup, bomoh-bomohkan kepada Nabi. Ni nak kata pada dia syirik tu berlaku. Nafasat fil qad wa min syarri hasidin. Hasad, tuan-tuan. Ni benda-benda yang kita tak nampak. Bomoh-bomoh, tiup-tiup, puh-puh-puh. Kita tak nampak orang nak buat. Wala'iyazubillah. Sebab tu kadang-kadang sedih saya jumpa ada orang yang tengah musim yang pandemik ni lah pula gangguan makhluk halus dah apa. Dia punya marah, dia pula minta bomoh buat balik kat dia. Dah dosa dah syirik atas syirik, berkembang habis syirik. Sebab tu kita kata, nak musibah dia ni orang elok. Aku tak sanggup dah ustaz, dia buat akak, kau kena buat dia balik. Jangan. Syirik atas syirik berkembang. Tu bila kita tengok balik, Allahu Akbar. Wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad tu kita tak nampak orang hasad dekat kita. Sebab tu jangan pandang kecil. Kita rasa benda itu kecil, tapi benda itu boleh mengundang kepada su'ul khatimah. Maka sebagai kesimpulan, di sini ada disebutkan beberapa tindakan yang boleh sama-sama kita ambil. Okey, yang pertama, dinasihatkan kepada kita untuk jangan sesekali kita menangguh-nangguhkan taubat. Dia kata sentiasalah kita beristighfar, sentiasa kita bertaubat. Dan inilah nikmat kelebihan bagi orang yang lebih berusia. Orang yang lebih berusia dia terasa ajal dah dekat, dia rasa kerisauan, maka dia akan sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar. Cabaran bagi orang yang terasa macam dia tu muda, terasa macam ajal tu lambat lagi, kadang-kadang inilah datang sifat menangguh-nangguhkan taubat dan masih lagi kekal dalam keadaan melakukan maksiat, dosa, dan bermudah-mudah dalam melakukan kewajipan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, jangan kita tangguh-tangguhkan. Yang kedua, na'udzubillah, datang dalam masyarakat su'ul khatimah apabila orang yang mula-mula takut nak buat dosa, takut tersilap, tiba-tiba rasa seronok dan selesa dengan dosa. Sifat manusia fitrah mula-mula nak buat salah takut. Contohlah anak-anak, kalau dulu nak isap rokok, nak isap vape, takut-takut, sorok-sorok. Itu fitrah mula-mula. Tapi bila lama-lama seronok, lama-lama bangga pula. Samalah juga tuan-tuan, na'udzubillah, kita bila contohlah kawan-kawan kita mula-mula dengan perempuan, lelaki perempuan, mula-mula malu-malu, takut-takut. Lama-lama berani, lama-lama seronok, lama-lama bangga. Dia dah buat berapa lah apa semua. Wala'iyazubillah. So benda-benda ini boleh mengundang kepada su'ul khatimah. Lepas tu kita minta jauh, mudah-mudahan kita dikelilingi oleh orang yang baik-baik, orang yang jujur. Kalau kita buat salah, cepat ada orang tegur. Dan kita pada masa itu jangan pula menjadi orang yang bagi jadi sensitif ke, nak marah ke, orang yang sentiasa memperingatkan kita. Maka mudah-mudahan kita sama-samalah menjadi orang yang sentiasa mengingatkan diri kita hanyalah hamba yang wajib beriltizam dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu setiap Jumaat kita diingatkan ittaqullah, dan disebut ittaqullah, khatib akan sebut marilah sama-sama kita melakukan semua ketaatan, tinggalkan semua kejahatan. Dan mudah-mudahan insya-Allah sama-samalah kita menjadi orang-orang yang sentiasa ingat mati. Dan mudah-mudahan bila kita ingat mati, kita takut untuk melakukan dosa. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata, innama akhsya alaikum utnatain, ulal amal wa ittiba'al hawa. Kata Ali bin Abi Talib, aku takut ke atas kamu semua dua perkara. Yang pertama, tulul amal, terlalu panjang, besar, jauh cita-cita. Cita-cita terlalu besar. Yang kedua, terlalu mengikut hawa nafsu. Ini dua benda yang dirisaukan
Orang yang terlalu besar, panjang cita-citanya, kata Ali bin Abi Talib, dia boleh terlupakan akhirat. Maka yang kedua, bila seseorang itu terlalu mengikut hawa nafsu, dia akan terselindung, tak nampak kebenaran. Betul tuan-tuan? Aku rasa nak beli rumah ni, nak besar lagi, nak beli kereta. Yang tu dia akan rasa macam nak lagi hidup, nak lagi. Dan yang kedua, begitu juga orang yang terlalu mengikut hawa nafsu, dia dah tak nampak kebenaran. Nafsu ni luaslah, bukan setakat nafsu seks mata-mata. Begitu juga nafsu nakkan kaya, nak apa. Kalau dah nak sangat, takut terlupa yang mana hak, yang mana batil. Dan yang terakhir, kita tutup dengan hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, hadis sahih daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahman azza wa jalla, fa qalbi wahidin yusarrifuhu haitsu syaa. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Hati manusia ini bainal asba'in min asabi rahman. Kita naklah pula nanti cerita panjang pula tentang Allah ada jari lah pula, apa jadi panjang pula perbahasan. Nak katanya Allah menguasai hati-hati manusia. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita doa, Allahumma musarrifal qulub. Allah, ya Allah yang menjaga, yang mengawal hati-hati manusia. Nama pun qalb. Qalb ni berbolak-balik. Allah jaga hati-hati kita. Sarif qulubana, makna kata bentukkanlah, susunkanlah, uruskanlah hati kami. Mudah-mudahan hati kami sentiasa dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ini kita biasa doa, sarif qalbi ala ta'ati ala zikrika. Kita minta mudah-mudahan kita sentiasa ingat Allah, dan mudah-mudahan kita sentiasa berasa ajal itu, mati itu bila-bila masa saja boleh datang daripada Allah. Dan kita pernah ada macam-macam pengalaman tuan-tuan, yang lebih berusia lagi lah macam-macam pengalaman. Mudah-mudahan Allah bagi kita husnul khatimah, kehidupan dan kematian yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Saya kira sekarang tunggu untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita sentiasa doakan semua kita mendapat husnul khatimah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap, yang kurang, itu kelemahan diri saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.